voucher tunai runcit. Jadi voucher tunai runcit ini digunakan untuk pembayaran yang amountnya adalah kecil, seperti bayar tambang teksi, bayar stamp, mangga, bayar kitting cup, minuman, makanan, surat khabar. Dan bayaran ini dicatat dalam buku tunai khas yang namanya buku tunai runcit. Biar ada perbiasaannya, sejumlah wang akan diserah kepada kerani kewangan. Bos akan serah kepada kerani kewangan untuk membayar beberapa belanja yang jumlahnya adalah kecil. Kemudian kita lihat slip daftar tunai. Slip daftar tunai ni kita kena tengok siapakah yang dekat atas ni. Okey, nama siapa, perniagaan siapa. Kalau kita adalah kedai buku AA, sebenarnya kita sedang membuat jualan secara tunai. Okey, jika kita ialah kedai buku AA. Tapi jika kita adalah orang lain, lain daripada kedai AA, maka lain maksudnya kita bukan kedai AA, maka itu adalah bermaksud belian alat tulis, belanja, iaitu itu adalah kategori belanja. Okey, jadi pada biasanya mesin cash register atau mesin daftar tunai ni kita boleh nampak dekat kedai makan, kedai buku, pasar raya, ayam big tu dan kedai-kedai ini menggunakan sistem pos di mana dia ada pendua, yang satu diserah kepada pelanggan yang membeli dan pendua dia salinan dia akan disimpan oleh komputer, masuk dalam komputer untuk merekodkan jualan hari itu. Seterusnya adalah pindahan wang. Ada slip yang khas untuk pindahan wang, di mana kita membawa duit ke pihak bank dan meminta bank memindahkan wang kita ke dalam akaun pihak ketiga. Kita mungkin nak bayar ABB ke, atau nak membayarkan jumlah belian yang menggunakan duit dalam bank menggunakan pindahan wang. Jadi kalau kita beli atau nak buat pindahan kepada luar negara, kita kena charge perkhidmatan. Seterusnya adalah slip transaksi perbankan elektronik atau melalui mesin ATM atau auto teller machine. Jadi kenapa kita pergi ATM? Pertama mungkin kita nak masukkan duit. Jadi slip ini akan keluar sebagai bukti tunai telah dimasukkan ke dalam bank. Jadi kalau dia masukkan, maksudnya duit dalam bank akan bertambah. Yang dia masukkan tu apa? Tunai. So duit dalam tunai akan berkurangan. Okey. Mesin ATM juga ada untuk deposit kan. Jadi kalau kita masukkan duit ke dalam pihak bank, kita boleh juga masukkan duit ke dalam pihak bank ABB kita, pembekal kita. So kita masukkan dalam bank ABB. So kalau apa jadi? Bank ABB. Jadi hutang kita kepada ABB akan berkurangan dan duit dalam bank kita akan berkurangan. Okey. Jadi kita boleh masukkan duit ke dalam bank dan kita juga boleh keluarkan duit daripada bank. Maksudnya apa? Keluarkan tunai daripada bank. Maksudnya duit dalam bank akan berkurangan, so tunai dalam tangan akan bertambah. Okey. So ada 3 transaksi menggunakan mesin auto teller machine atau slip transaksi perbankan elektronik. Seterusnya ialah urus niaga atas talian atau e-banking atau online banking. Ini jual beli atas talian, bergantung kepada siapakah yang membuat transaksi itu. Katalah contoh dalam kes ni ini ialah orang lain. Okey, ini orang lain bukan kita ni. Kita nama apa? Macam nama saya Cikgu Salwa kan. Okey, saya mendapat gambar internet banking daripada Muhammad Suhaimi. So maksudnya apa? Maksudnya saya sudah membuat jualan. Jualan saya dah bertambah dan duit dalam bank juga bertambah. Okey, Muhammad Suhaimi masukkan duit ke dalam bank kita sebab kita jual kepada Muhammad Suhaimi. Kita juga boleh memindah wang, sama ada kita bayar ABB kita melalui e-banking, jadi hutang kita bertambah, ataupun kita memang membuat belian. So belian kita bertambah, duit dalam bank kita berkurang. Okey. So kemungkinan itu ada. So e-banking ini ada macam-macam sebab. Mungkin kita nak bayar bil. Kalau bayar bil, duit dalam bank kita akan berkurang.
berkurang, dan juga perbelanjaan kalau kita bayar bil elektrik ke bil air dan sebagainya, so belanja kita akan bertambah. Mungkin juga kita nak bayar kad kredit ataupun pinjaman hutang kita pada pihak bank, dan juga kita boleh menyemak baki tunai di bank kita, ada berapa duit dalam bank. Seterusnya kita lihat nota kredit. Nota kredit ni menunjukkan penerima, hutang penerima akan berkurang. Siapa penerima dalam kes ni? Kita lihat nota kredit ni. Syarikat Indah nama yang ke atas ini adalah penjual. Dan siapa yang pembeli? Azwan. Kedai kasut Azwan ialah pembeli, kedai kasut Azwan. Jadi bila nota kredit maksudnya apa? Pembeli memulangkan barang kepada Indah. Barang yang dipulangkan. Sekarang kita nak tengok ini pulangan belian ke atau pulangan jualan. Pertama kita tengok asal. Asal ini maksudnya nota kredit disimpan oleh pembeli. Jadi kalau pembeli bermaksud pembeli pulangkan barang kepada penjual, itu adalah pulangan belian, sebab dia ialah asal. Dan kalau salinan, dia ialah pulangan jualan atau pulangan masuk. Mengapa nota kredit ini diberi? Pertama, kerana ada pulangan barang yang rosak, salah jenama, salah warna dan sebagainya. Salah lah. Keduanya, kerana pulangkan bekas kosong, tin kosong, botol kosong yang dulunya dalam invoice sudah dicas. Sudah cas. Jadi bila pulang, hutang akan dikurangkan. Seterusnya, barang yang diterima kurang. Kita order 20, barang yang sampai ada 15. Jadi yang 5 lagi kita tak perlu bayar kalau kita tak nak tambahan lagi. Jadi dia akan kurangkan hutang. Seterusnya ialah invoice pembeli terlebih nyata. Contohnya terlebih harga. Terlebih harga maksudnya katalah dia letak 15. Rupa-rupanya 15 ni salah. Nak tulis 12 tapi terletak 15. Jadi ada pengurangan RM3 tu, nota kredit akan digunakan untuk memberitahu hutang akan berkurangan. Jadi kes ni ialah rosak. Seterusnya nota debit untuk memberitahu hutang akan bertambah. Sekali lagi, kedai Azwan adalah pembeli dan hutang pembeli akan bertambah. Sekali lagi kita tengok asal. Asal. Asal tu maksudnya dokumen ini disimpan oleh pembeli. Pembeli. Jadi maknanya ini akan menyebabkan hutang kita kepada Indah. Indah di sini adalah ABB. So, hutang kita pada ABB, Syarikat Indah, akan bertambah. Mengapa bertambah? Satu, kemungkinan barang tertinggal. Kita order 5 barang. 5 barang. Tetapi dalam invoice tu ada 4 barang sahaja. Jadi, yang satu lagi belum cas. Jadi, Syarikat Indah mungkin hantar nota debit. Kedua, kita nak tukar barang yang lebih mahal. Barang yang ada tu kita tak nak, tapi kita nak barang yang lebih mahal. So, kita kena bayarlah tambahan kepada harga barang yang lebih mahal. Kemudian, lewat, kena charge. Supplier marah, kita lambat bayar. 3 bulan tak bayar ni. Jadi, dia pun kenakanlah charge. Berikutnya ialah invoice tersalah harga, katalah RM12. Dalam invoice RM12, rupa-rupanya alamak, harga dah naik, tak dapatlah harga 12. Kita sebenarnya nak letak katalah 18. So berlaku kenaikan. Kenaikan inilah yang kita tulis dalam nota debit, beritahu hutang bertambah. Bekas kosong, kadang-kadang dalam invoice tidak ada charge. Maknanya dia kata, saya pinjamkan bekas, pinjamkan tin ya, nanti pulang tau. Saya tak charge ni, tapi tak pulang-pulang, pembeli tak pulang-pulang. Jadi penjual pun charge, sebab dulu you tak pulang kan, you janji nak pulang, tak pulang. Ni kita charge. Jadi menambahkan hutang pembeli.
Okey, jadi kita tengok sini, maka ini menunjukkan harga terkurang catat, menunjukkan belian akan bertambah. Dalam kes ni belian bertambah. Baik, nota debit juga mungkin selain daripada ini, mungkin ada cas-cas lain contohnya angkutan atas belian. Mungkin kalau syarikat Indah menyediakan perkhidmatan tambang dan kita kata, alah bos Indah you hantar, nanti you charge I. So dia pun charge. Okey, jadi kita kena perhatikan butir. Kalau butir dia angkutan atas belian, maka itu akan menyebabkan kos belian bertambah dan hutang kepada syarikat Indah pun juga bertambah. Seterusnya kita tengok folio pelanggan. Okey, folio pelanggan ni ialah untuk perkhidmatan. Dalam contoh ni kalau kita tengok sini, Tuan Zurina ini adalah peguam, yang ini adalah dia punya pelanggan. So, kalau ini adalah asal, siapa yang simpan? Saidi Sulong yang simpan. Jadi, ini menunjukkan Saidi Sulong membayar belanja yuran kepada syarikat peguam. So, belanja yuran peguam. Ni samalah dengan resit. Jadi, siapakah yang menyimpan? Kalau yang menyimpan ini adalah Saidi asal, maka itu adalah belanja. Tapi kalau kita ni ialah peguam, maka salinan akan disimpan oleh pihak peguam. So, peguam sedang mengenakan caj perkhidmatan kepada pelanggannya. So, katalah kita, kalau ini adalah kita. So, kita sedang membuat jualan ataupun hasil. Ini adalah hasil perkhidmatan kita ataupun hasil jualan. Kalau biasa-biasa jualan tu barang niaga. Yang ini kita jual apa? Jual perkhidmatan. Okey. Sebab itulah kita lihat sini folio pelanggan untuk sektor perhotelan, courier services, hospital dan juga peguam. Okey.